Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat. Sebelum ni saya dah bagi nota berkaitan tentang project brief. Tapi bila saya lihat balik nota, saya rasa ada beberapa perkara yang perlu saya jelaskan. Sebab itu jadi saya buat video ni lah untuk para pelajar memahami nota dengan lebih baik lah. Okey. Jadi project brief. Bila kita belajar tentang project brief, antara perkara yang penting adalah kita kena tahu apa itu project brief, maksud dia, definisi dia. Okey, definisi project brief adalah satu perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pihak yang pertama pengurus projek dan pereka bentuk. Ini kumpulan yang pertama, pihak yang pertama. Okey. Dan pihak yang kedua adalah pelanggan. Okey. Perbincangan awal, perbincangan. Okay, discussion. Okay, apa yang dibincangkan? Jadi, perbincangan yang berlaku adalah berkaitan tentang produk yang kita nak hasilkan. Okay. Perbincangan apakah yang akan berlaku bersama pelanggan? Perbincangan berkaitan tentang ciri-ciri projek dan maklumat yang perlu untuk pengurus projek dan pereka bentuk tahu tentang produk yang akan dihasilkan. Jadi, apakah ciri-ciri projek dan apakah maklumat tersebut? Kita lihat dalam ciri-ciri projek brief. Ada 7 ciri-ciri projek brief yang akan dibincangkan bersama pelanggan. Yang pertama adalah tajuk. Kedua, gambaran keseluruhan projek. Ketiga, perancangan dalam pengurusan projek. Keempat, kriteria. Kriteria ni maksud ciri-ciri ya. Kriteria produk. 5. Analisis kerja reka bentuk produk di pasaran. Analisis maksud research. Lakaran idea, bila kita sebut tentang lakaran, ianya berkaitan tentang lukisan. Dan yang terakhir adalah penghasilan mock-up model. Okay? Menghasilkan model. Kita lihat ciri yang pertama iaitu tajuk. Tajuk mestilah merujuk kepada produk yang akan dihasilkan dan ianya mesti spesifik. Contoh, seandainya kita nak buat produk berkaitan tentang kenderaan. Kenderaan apa yang kita nak buat? Kereta ke lori? Kalau kita katakan kereta, kereta yang macam mana kita nak buat? Kereta yang besar, kereta yang kecil. Itu sebagai contoh lah. Okey. Okey, kita lihat pada ciri yang kedua iaitu gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek adalah berkaitan tentang pengurusan projek. Dan juga gambaran awal produk. Ianya perlu untuk kita faham apakah produk yang kita nak buat supaya kerja kita akan boleh dibuat dengan lebih baik. Okey. Seterusnya, kriteria produk ataupun ciri-ciri produk yang akan kita hasilkan. Jadi, ciri-ciri produk kita akan menggunakan elemen dan prinsip yang kita belajar pada bab yang pertama seperti garisan, kontras, tekstur. Ciri-ciri project brief yang seterusnya adalah perancangan dalam pengurusan projek. Apabila kita merancang pengurusan dalam projek, ada 5 perkara yang akan kita tekankan. Yang pertama adalah skop projek. Skop projek, adakah projek kita ini berskala besar? Adakah kita nak buat benda yang banyak ataupun kita nak buat benda yang sikit? Okay, seterusnya adalah kos pengeluaran. Bila kita katakan tentang kos ianya berkaitan tentang duit. Seterusnya adalah masa. Kita merancang berapa banyak masa yang kita nak buat. Contoh, pelanggan memberikan masa selama sebulan. Jadi kita kena rancang pekerjaan kita supaya kita boleh menghasilkan produk sesuai dengan kehendak pelanggan. Perancangan jadual kerja, ianya berkaitan tentang masa seperti yang saya terangkan tadi. Seterusnya adalah pembentukan kumpulan kerja. Apabila kita dah tahu produk apa yang kita nak buat,
dia akan ada beberapa bahagian yang memerlukan lebih daripada seorang pekerja, ianya memerlukan bekerja sebagai dalam sebuah kumpulan. Jadi kita perlu bentuk kumpulan kerja ini supaya kita boleh hasilkan produk seperti yang pelanggan hendaki. Okay. Ciri project brief yang seterusnya adalah analisis kerja reka bentuk produk di pasaran. Analisis ataupun kajian. Ada dua jenis kajian yang dilakukan. Pertama adalah kajian reka bentuk, kajian tentang desain. Bagaimanakah desain yang sesuai dengan kehendak pelanggan. Contohnya pelanggan hendakkan sebuah katil yang mempunyai bentuk sebuah kereta. Jadi kita hendaklah membuat kajian bagaimana kita nak menghasilkan produk tersebut sesuai dengan kehendak pelanggan. Ataupun adakah produk itu akan menyebabkan pelanggan kita tidak selesa menggunakan produk tersebut, ataupun adakah kemungkinan pelanggan akan cedera seandainya menggunakan produk yang kita hasilkan. Seterusnya adalah kajian pasaran. Contohnya kajian pasaran apabila kita berjaya menghasilkan sebuah produk tersebut, siapakah pengguna utama produk tersebut contohnya. Jadi ada dua kaedah untuk membuat kajian. Pertama adalah soal selidik dan kedua adalah melalui pemerhatian. Okay. Ciri project brief yang seterusnya adalah lakaran idea. Bila kita sebut tentang lakaran berkaitan tentang lukisan. Lukisan yang kita buat mestilah menarik, dan yang penting juga adalah ianya memenuhi kehendak pelanggan. Ciri project brief yang seterusnya adalah penghasilan mock-up model. Apa itu mock-up model? Mock-up model bermaksud model olokkan. Model olokkan, contoh model olokkan dalam Sarawak, model pakai aksen aja lah. Ianya dibuat daripada bahan yang mudah didapati. Ada dua jenis model. Pertama, model berfungsi sepenuhnya. Kedua, model separa berfungsi. Model separa berfungsi bermaksud, contoh kita ada sebuah model kereta. Mungkin kita boleh gerakkan sebahagian sahaja daripada kereta tersebut. Contohnya, roda itu boleh bergerak tetapi kita tak boleh buka pintu. Kita tak boleh buka tingkap yang ada pada model tersebut. Hanya ada bahagian-bahagian tertentu sahaja yang kita boleh gerakkan. Jadi itu adalah contoh model separa berfungsi. Jadi itu sahaja berkaitan tentang ciri-ciri project brief. Seandainya ada soalan, anda semua boleh WhatsApp saya lah. Sekian, terima kasih.